Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-12. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-16 hingga 18 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya'an yabkun. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu adh-dhib. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada waktu petang sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf berhampiran dengan barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata benar." Dan mereka datang membawa baju Yusuf yang dilumurkan darah palsu. Dia, Yaqub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranlah yang terbaik bagiku dan kepada Allah sahaja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-16 hingga 18 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan bahawa sebagai umat Islam, Al-Quran yang kita jadikan sebagai sumber kisah Yusuf dan saudara-saudaranya inilah yang dapat kita percayai. Adapun khabar yang bersimpang siur yang banyak terdapat dalam kitab tafsir yang berasal dari kisah Israiliyat dan keterangan dari Taurah, kita tidak dapat mempercayainya. Allah menjelaskan apa yang disepakati oleh saudara Yusuf untuk menyingkirkan Yusuf dan pelaksanaan dari kesepakatan itu, serta alasan yang dikemukakan kepada ayahnya, Yaqub, untuk membawa Yusuf pergi. Nabi Yaqub menanggapi perbuatan anak-anaknya yang menyingkirkan Yusuf dengan dingin, sabar dan memohon pertolongan kepada Allah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-16 hingga 18 surah Yusuf ini menerangkan bahawa perkataan waja'u abahum isya'an yabkun
Bermulanya suatu penipuan, kedustaan dan tipu daya yang amat rendah. Mereka datang bersama-sama kepada ayah mereka sambil menitikkan air mata, menangis tersedu-sedu. Moga-moga apabila telah dimulai dengan menitikkan air mata, ayah mereka akan percaya apa yang kelak akan mereka katakan. Diterangkan di dalam ayat bahawa mereka pulang dan menangis bersama di hadapan ayah mereka itu pada waktu senja. Di waktu mulai gelap supaya kesedihan yang berpura-pura itu tidak dikesan. Maka bermulalah penyusunan cerita bohong pada ayat qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Yang mengatakan bahawa mereka telah pergi berkejar-kejaran dan Yusuf tidak ikut berkejaran kerana dia yang paling terkecil di antara mereka. Usianya baru 12 tahun. Oleh sebab itu mereka tinggalkan dia di tempat perhentian, menjaga barang-barang atau kain baju yang ditinggalkan ketika mereka berkejaran. Mereka mengatakan bahawa ketika kami tidak ada di tempat itu, datanglah serigala dan diterkam Yusuf. Tidak ada di antara kami yang sempat menolong melepaskannya dari bahaya yang ngeri itu. Padahal kalau kami ada, tentu serigala itu dapat kami usir bersama-sama kerana bilangan kami yang ramai. Kalau 10 orang yang berbicara, sedang yang dibicarakan itu adalah dusta, bagaimanapun menyusunnya, mesti ada kegugupannya. Jiwa murni tidak dapat ditipu. Itulah yang menjadi sebab mereka itu berkata, perasaannya terkandung di dalam hati bahawa ayahnya tidak percaya kepada mereka. Menurut Hamka, kata-kata dusta yang ditutup akan kebenaran dengan kegugupan diri sendiri. Diiringi pula dengan dusta yang lain tanpa disedari oleh si pendusta bahawa ia membuktikan dia memang berdusta. Perkataan waja'u ala qamisihi bidamin kazib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Menjelaskan bahawa mereka menunjukkan baju Yusuf yang telah mereka lumuri sendiri dengan darah kambing. Lalu mereka katakan bahawa darah yang lekat pada baju atau kemeja itu adalah darah milik Yusuf. Tetapi oleh kerana keterangan ini memang dusta, mereka merobek-robek baju itu untuk bukti bahawa adik mereka memang mati diterkam serigala. Kalau memang dia mati diterkam serigala, mengapa hanya bajunya yang telah berlumur darah yang bertemu? Mengapa tubuhnya yang telah mati itu tidak bertemu? Sanggupkah serigala melarikan Yusuf dengan lebih dahulu menanggalkan bajunya? Dengan tenang Nabi Yaqub memperhatikan perangai mereka ini semua. Hatinya yang suci, bersih dari bimbingan nubuwah, bimbingan kenabian, tidak percaya bahawa Yusuf mati diterkam serigala. Baju atau kemejanya bukanlah bukti atas kematiannya diterkam serigala. Yang terbukti sekarang ini hanyalah satu perkara sahaja, iaitu Yusuf telah hilang. Hamka menafsirkan perkataan di sini, Nabi Allah yang besar itu, Yaqub, telah menunjukkan jiwa yang besar. Baru sahaja dia dengar cerita yang dikarang-karang itu, disertai bukti yang palsu pada kemeja yang tidak koyak. Beliau tidak kehilangan akal. Dalam hati kecilnya telah ada suatu ilham bahawa puteranya yang dicintainya tidak mati. Ini cuma perangai buruk saudara-saudaranya saja. Kalau benar dia mati, cara mereka datang tidaklah seperti itu. Mereka akan datang segera dengan terkejut, kecemasan dan memberi jawapan yang sama. Oleh itu beliau sabar, tahan hati, teguh menerima ujian itu. Sabarlah yang lebih indah kerana kalau beliau kehilangan akal, anak-anak yang nakal ini tidak akan dapat diperbaiki lagi. Keadaan di dalam keluarga beliau akan bertambah kacau bilau. Ar-Razi berkata dalam tafsirnya tentang fasabrun jamil, sabarlah yang lebih indah, sabarlah yang lebih baik. Ar-Razi berkata, rintihan jiwa kerana beratnya dugaan boleh sahaja menyebabkan keluarnya rintihan kerana tidak tahan, tetapi rohani yang lebih dalam selalu mengajak dan memberi ingatan supaya sabar dan rela menerima. Hal yang demikian menyebabkan di antara nafsu dengan roh terjadi perselisihan ataupun perang dalam batin.
Kalau rintihan jiwa itu dapat diatasi sehingga roh yang terlatih itu yang menang, selamatlah diri. Kalau tidak, diri akan hancur. Oleh sebab itulah Allah yang akan sanggup menolong dalam hal yang seperti itu. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan bahawa ayat 16 hingga 18 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa penipu yang tidak profesional sentiasa akan terlihat seperti berpura-pura. Bagi orang yang baik, apabila pernah melakukan kejahatan, kembalilah segera ke jalan yang benar sebelum kejahatan yang dilakukan itu semuanya menjadi profesional. Mukmin yang bijak akan menerima berita kepalsuan itu dengan sikap yang sangat dingin, menandakan sebagai suatu keraguan. Segala perkara yang dapat dilakukan oleh setiap mukmin ketika berhadapan dengan musibah atau ujian adalah dengan bersabar, sentiasa dalam ketabahan dan memohon pertolongan dengan Allah, kerana keimanan yang diimani mengetahui bahawa segala yang ditentukan Allah semuanya adalah baik-baik sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-16 hingga 18 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-16 hingga 18 surah Yusuf ini menjelaskan tentang penipuan, tentang kematian Yusuf AS oleh abang-abang Yusuf terhadap Nabi Yaqub AS dan kesabaran Nabi Yaqub AS dalam menerima berita penipuan tersebut. Baru-baru ini, tular satu video pengguna TikTok yang menzahirkan rasa sedih dan tertekan apabila majlis kenduri perkahwinannya tidak dapat berlangsung seperti yang diimpikan. Hal tersebut berikutan pihak perancang perkahwinan yang dilantik gagal membayar tempahan makanan kepada perkhidmatan penyediaan makanan untuk menyediakan makanan kepada tetamu yang hadir. Peristiwa seperti ini bukanlah pertama kali berlaku di Malaysia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat pelbagai jenis penipuan yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat hari ini. Antaranya adalah penipuan atas talian, penipuan kutipan derma, penipuan ganjaran atau hadiah dan pelbagai lagi jenis penipuan lain. Sedangkan perniagaan yang berunsurkan penipuan, penindasan dan penganiayaan kepada pelanggan adalah dilarang di sisi syarak. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi, rasuah dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-16 dan 18 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa penipuan itu adalah salah dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Umat Islam hendaklah sentiasa berlaku jujur dan tidak hanya memandang keuntungan dunia semata-mata sehingga melupakan kerugian di akhirat kelak. Sebagai Muslim, kita hendaklah bersabar di atas segala musibah dan sentiasa mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah atas musibah yang menimpa ke atas kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.